Personality aura seseorang itu boleh mempercepatkan lagi kerjasama. Sesiapa menjadi Perdana Menteri pada waktu ini adalah mengalami keadaan yang sangat sukar. Mungkin tidak adil untuk melihat prestasi sebuah kerajaan itu dalam masa hanya setahun. Siapa selepas Anwar? Pentadbiran pemimpin sesebuah negara, termasuk Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mempengaruhi pelbagai aspek, termasuk ekonomi. Terpilih mengetuai nahoda negara bukanlah satu kebanggaan. Sebaliknya, tanggungjawab berat yang perlu digalas figura berusia 76 tahun itu demi kebaikan semua. Mewarisi hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit ketika mengambil alih kepimpinan negara, beliau berdepan pelbagai liku dalam menghasilkan pencapaian cemerlang terutama dalam tempoh pasca pemulihan COVID-19. Namun begitu, barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan tidak membiarkan rakyat terkapai-kapai dikala berdepan cabaran kos sara hidup pasca COVID-19 menerusi pemberian pelbagai jenis bantuan dan inisiatif, antaranya menerusi Payung Rahmah. Setahun berlalu, Kerajaan Perpaduan dilihat berjaya melakar kemajuan ketara dalam mendepani pelbagai cabaran dalam negara termasuk di peringkat global untuk membawa Malaysia kembali ke landasan menuju sebuah negara maju. Apabila kita melihat setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerhatian saya dari sudut ekonomi boleh dilihat berdasarkan beberapa indikator makro yang kita nampak menunjukkan beberapa kata peningkatan ataupun penambahbaikan. Kalau kita rujuk terutamanya kepada pertumbuhan KDNK, negara kita masih lagi mencatatkan pertumbuhan yang positif. Walaupun pertumbuhan itu adalah sedikit perlahan berbanding tahun sebelumnya, namun ianya masih menunjukkan kemampuan untuk negara kita mencatatkan perkembangan ekonomi di dalam suasana yang mencabar, terutamanya di peringkat global. Pada masa yang sama, kita lihat juga bagi rakyat, inflasi, kadar inflasi berterusan menurun 9 bulan berturut-turut sehingga sekarang menjadi hanya 2%. Namun sudah tentu setiap negara itu ada cabarannya masing-masing. Kita lihat rakyat juga masih juga mengeluh walaupun masih lagi ada kawalan harga, tetapi kos sara hidup secara keseluruhan terus berterusan menjadi satu isu yang sering diperkatakan di mana-mana. Oleh itu saya melihat kalau dilihat setahun memang mungkin tidak adil untuk melihat prestasi sebuah kerajaan itu dalam masa hanya setahun. Namun kita juga harus memberi pujian kalau ada pencapaian yang boleh diiktiraf seperti yang saya sebut sebelum ini. Kita berjaya mengawal kenaikan harga barangan, kita masih menunjukkan pertumbuhan positif. Madani tunjangi Malaysia. Dalam tempoh setahun pertama, Datuk Seri Anwar memperkenalkan konsep Malaysia Madani sebagai ikhtiar memetakan strategi tata kelola dan pentadbiran negara yang menekankan pemerkasaan ekonomi serta budaya yang berteraskan nilai, etika atau akhlak berdasarkan 6 tonggak. Dan selaras dengan aspirasi dan visi itu, Kerajaan Perpaduan memperkenalkan pelan ekonomi jangka sederhana, ekonomi madani bagi menghadapi pelbagai cabaran dan isu berkaitan daya saing dan tarikan negara sebagai destinasi pelaburan serta menggariskan tindakan bagi menangani isu semasa yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Kerangka ekonomi itu sekaligus berupaya meningkatkan semula ekonomi Malaysia yang pastinya membawa limpahan hasil yang membolehkan rakyat menikmati kehidupan lebih berkualiti. Sudah tentu beberapa penambahbaikan usaha ke atas meningkatkan lagi ekonomi itu ada antara strateginya mengambil masa yang panjang. Dan ini kita boleh lihat iaitu tahun ini juga menyaksikan banyaknya komitmen FDI masuk ke negara kita, ditambah juga dengan perjanjian MOU dengan beberapa negara dagang utama.
Dan semua ini tidak akan dapat dilihat impak dia pada masa sekarang, kerana ini adalah komitmen pelabur untuk melabur. Mereka memerlukan masa untuk membina kilang ataupun meletakkan perniagaan mereka di negara kita, mengambil pekerja, dan seterusnya kita akan lihat kesan berkali atau ganda, iaitu rakyat mula menikmati gaji yang lebih kompetitif dan juga meningkatkan kualiti hidup. Maka penilaian prestasi kerajaan ini harus dilihat secara lebih holistik lah, bukan hanya setahun tetapi lebih kepada tempoh pemerintahan itu yang mungkin sekitar 4 hingga 5 tahun. Jadi saya tegaskan dalam acara pertemuan dengan rakyat yang pertama selaku Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia, mewakili semua kaum dan menjamin keharmonian semua rakyat negara ini, saya tetap bersedia menerima pernyataan semua yang lain untuk menjadikan negara ini satu. Seorang pemimpin tidak ubah bagai condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegak. Kepada pemimpinlah rakyat sandarkan harapan agar kehendak dan kepulauan mereka dipenuhi, sekaligus menjadi cerminan kepada tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin. Pengalaman Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan pada pentadbiran terdahulu juga memberi kesan positif di tengah ketidaktentuan ekonomi melangkah ke tahun 2023, sejajar dengan konsep kerajaan perpaduan yang mencerminkan kestabilan dan meningkatkan keyakinan pelabur. Kerajaan juga konsisten laksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan tahap sosioekonomi rakyat, terutamanya golongan bumi putera. Memang kita lihat sejak permulaan lagi, ucapan pertama Perdana Menteri telah menyatakan bahawa fokus ataupun agendanya adalah memastikan bahawa tidak ada rakyat yang tertinggal. Ini kerana apabila mana-mana kerajaan memfokuskan kepada meningkatkan ekonomi, kita tidak mahu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, hasil meningkat, pendapatan syarikat meningkat, tetapi yang mendapat manfaatnya adalah syarikat-syarikat besar, mereka-mereka yang sudah kaya, T20. Di situ kita lihat kita mahu negara makmur, tetapi kita mahu pastikan tidak ada yang tertinggal dalam arus kemakmuran atau pembangunan ini. Sidang Parlimen yang sedang berlangsung sekarang pun telah diberi beberapa laporan awalan berapa ramai yang telah menerima bantuan ataupun keluar daripada kelompok kemiskinan ini. Jadi ini telah menunjukkan hasil komitmen kerajaan bahawa agenda utama adalah untuk memastikan tidak ada yang terlepas daripada ataupun tertinggal lah. Dan saya dapati bahawa strategi yang diambil oleh kerajaan ialah untuk memastikan apa sahaja bantuan yang diberikan itu adalah bersasar pergi kepada mereka yang benar-benar memerlukannya. Oleh itu saya melihat walaupun hasrat kerajaan untuk menambahkan hasil, tetapi cukai pun dijadikan juga cukai yang bersasar. Maknanya SST naik 6 ke 8% tapi kepada produk ataupun perkhidmatan tertentu. Cukai barangan mewah, cukai atas pulangan modal tetapi untuk jualan saham syarikat yang tidak tersenarai. Ianya betul-betul bersasar kepada sektor industri syarikat ataupun individu yang benar-benar mampu membayarnya. Melihat kepada dasar dan program yang diperkenalkan Perdana Menteri sejak mengetuai Kerajaan Perpaduan, terdapat beberapa kesan positif yang boleh dikenal pasti. Dengan peluncuran ekonomi madani, penganalisis tempatan berpendapat ekonomi madani merupakan satu kerangka menyeluruh serta seimbang dalam meletakkan Malaysia pada landasan yang lebih baik untuk masa hadapan. Melalui kejelasan ekonomi madani, dasar-dasar lain termasuk Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara atau NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 juga berupaya membantu menarik pelaburan serta memperkukuhkan kedudukan nilai ringgit. Apabila ekonomi madani dilancarkan, kita lihat banyak negara menjemput pemimpin kita untuk berkolaborasi. Malahan sekarang di APEC pun sudah nampak agenda-agenda di luar persidangan itu untuk memastikan bahawa berlakunya perjanjian bilateral antara Malaysia dan banyak negara dan juga membawa pelaburan yang berimpak tinggi, yang berteknologi tinggi ke negara kita. Kerana kalau kita lihat di luar sana
Yang paling penting sebenarnya adalah kestabilan politik itu sendiri. Di Malaysia ni kita terkenal dengan riwayat sang kancil, iaitu sejenis binatang yang mampu orang kata survive selamat apabila gajah dan rimau bertembung. Dan kalau kita lihat dua kuasa besar ni, Amerika Syarikat dan juga China ni, ada konflik dari segi perang tarif yang masih lagi berterusan. Kita harus menjadi orang kata seperti sang kancil yang boleh atau bijak merencana sesuatu strategi itu perdagangan supaya kita mendapat manfaat daripada apa sahaja yang berlaku di luar sana. Oleh itu, kalau kita tengok kerjasama antara Malaysia dan China, kerjasama antara Malaysia dan Amerika Syarikat, walaupun tidak dinafikan memang ada isu-isu yang kita tidak bersetuju dengan mereka, seperti konflik Timur Tengah, Palestin, seperti apa saja yang berlaku di luar sana itu, kadang-kadang kita tetap menyatakan pendirian. Tapi pada masa yang sama, diplomasi ini yang sebenarnya penting untuk membolehkan kita sentiasa tidak dipandang sebagai negara yang mungkin boleh ditolak ke sana, tolak ke sini, tetapi sebagai satu negara berdaulat yang mempunyai suara di peringkat global, pada masa yang sama dianggap sebagai satu rakan dagang yang utama oleh negara-negara besar ini. Setahun Permintaan Kerajaan Madani ini sudah banyak syarikat besar berminat ataupun sudah meletakkan komitmen untuk melabur, meletakkan headquarter di sini, seperti sebagai contoh Tesla. Sebenarnya banyak lagi syarikat besar-besar yang mungkin tidak glamour yang telah juga meletakkan headquarters ataupun cawangan di negara kita. Pengalaman meluas dalam pentadbiran kerajaan selain jalinan hubungan di peringkat antarabangsa turut menjadi kelebihan Datuk Seri Anwar dalam menerajui kerajaan perpaduan ketika negara masih dalam fasa pemulihan. Kita tidak nafikan bahawa Perdana Menteri kita sekarang ini memang popular lah. Bukan baru popular, sebenarnya semasa beliau menjadi Menteri Kewangan kali pertama tahun 90-an pun telah dinobatkan antara Menteri Kewangan yang terbaik di Asia. Maka dia punya image, dia punya reputasi, dia punya orang kata connection ataupun hubungan dengan pemimpin dunia itu sudah lama ada. Dan ditambah pula dengan dia punya oratory skill, dia punya kepetahan dia untuk berbicara, untuk meyakinkan, untuk mencipta kata hubungan baik antara negara-negara yang beliau berziarah dan lawat itu. Memang itu satu kelebihan yang kita tidak nafikan. Dan apabila kita cakap tentang hubungan antara negara, dia bukan berlaku begitu saja yang melibatkan kata diplomasi bertahun-tahun, tetapi personality aura seseorang itu boleh mempercepatkan lagi kerjasama, menambahkan lagi kata hubungan dagang. Namun momentum itu perlu ada melalui pelaksanaan projek ataupun apa sahaja yang telah disetujui oleh kedua-dua pihak tersebut. The most important of all the aforementioned qualities is justice. Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri
kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Pilihan raya umum ke-15 yang paling sengit pernah dihadapi negara berakhir dengan situasi tergantung apabila tiada parti mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan baharu sekaligus menyaksikan rakyat berdepan drama politik negara. Persoalan siapakah pentadbir baharu negara demokrasi ini terungkai pada 24 November 2022 selepas pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Presiden PKR itu juga mencipta rekod menamatkan penantian 24 tahun untuk bergelar Perdana Menteri selepas menewaskan pencabar utama di Parlimen Tambun. Apa yang kita lihat daripada PKR 15 sedikit orang kata sengitlah di dalam pertandingan yang sangat sengit, dan pada masa itu muncul figura seperti yang Anwar Ibrahim dengan membawa satu aspirasi baru yang mana sedikit menstabilkan keadaan politik pada masa itu. Dengan PMX menjadi Perdana Menteri pada itu, kita telah menamatkan sedikit episod apabila ketidakstabilan politik yang kita tahu berlaku sejak tahun-tahun sebelum itu, dan memberi satu aspirasi baru dengan datangnya Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Realitinya kita nampak kestabilan politik itu semakin ada berbanding yang lalu lah. Biar pecah perut, bumi merekah. Peribahasa itu melambangkan ketegasan Datuk Seri Anwar dalam sidang media sulungnya pada 24 November 2022 di mana isu kebajikan rakyat terutama kos sara hidup tetap menjadi keutamaan dan fokus kerajaan perpaduan yang dibentuk daripada penyertaan beberapa parti bagi memastikan kestabilan negara dan ekonomi serta menjunjung semangat perlembagaan persekutuan. Saya kata tahun ini 2023 dengan apa cara juga semua menteri, semua jabatan mesti selesaikan masalah kemiskinan tegak tahun ini juga. Saya tak cakap soal muncul tanah bangunan tertinggi, jambatan paling panjang, itu bukan keutamaan saya. Pertama mesin tegak, kedua sekolah-sekolah. Mengkritik itu mudah. Tempoh setahun bukanlah satu masa yang begitu panjang untuk mengukur prestasi, namun cukup untuk memperlihatkan komitmen dan ketegasan Datuk Seri Anwar termasuk memperkenalkan gagasan Malaysia Madani, satu platform ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara bangsa membangun, sejahtera, berdaya saing serta harmoni dalam kehidupan berbilang kaum dan agama. Ini adalah satu perkara yang bagus apabila kita mempunyai satu aspirasi melihat bahawa kita sedang membawa satu negara ataupun kerajaan sedang membawa kepada rakyat kepada sesebuah objektif. So itu asas yang sedia ada. Berkenaan dengan isu seperti menoktahkan miskin tegar, aspek pendidikan, kos sara hidup, saya rasa ini satu perkara yang sangat-sangat penting dan setiap Perdana Menteri perlu mengambil kira. Untuk menoktahkan itu agak besar, saya fikir agak mencabar kerajaan sekarang untuk melakukannya. Memang tapi boleh dilakukan. Bila kita sebut berkenaan dengan tempoh, ini satu benda yang agak sukar untuk kita ukur. Tetapi sejauh mana aspirasi dan juga tekad untuk pemimpin itu lakukan, kita akan dapat hasil yang dalam jangka masa yang singkat. So dia kena, kalau memang betul-betul nak 100% all out, kita akan nampak hasilnya dengan lebih cepat lah. Datuk Seri Anwar ini kita boleh faham dia adalah satu orang yang daripada dulu dia dekat dengan rakyat, dia bawa suara rakyat daripada dulu. So mungkin itu salah satu karakter dia lah yang menjadi sokongan dan perhatian kepada orang awam terhadap beliau. Itu saya rasa
akan menjadi sedikit cabaran kepada beliau apabila realitinya berada di dalam kedudukan pentadbir orang nombor 1 di Malaysia ni. Benda-benda sebegitu mungkin agak sukar pada sekarang ni untuk dilakukan seperti mana terdahulu. Jadi ianya mungkin sedikit memberi cabaran, tetapi kalau boleh kita tak perlu, saya rasa kita kena berhati-hati supaya ianya tidak terlalu overwhelm kepada rakyat. Apabila rakyat terlalu overwhelm, dia over expectations tu akan memberi kesan negatif sedikit kepada rakyat. Dalam mengungkapkan Madani ini, kita menekankan tentunya pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya, tapi terasnya adalah nilai, etika atau akhlak, aspek-aspek kemanusiaan yang diterima pakai oleh semua agama. So konsep-konsep ataupun tema pentadbiran ni adalah bukan saja-saja dilakukan, tetapi tema-tema pentadbiran ini, jenama-jenama pentadbiran ini adalah penting kerana untuk menumpukan kefahaman awam terhadap aspirasi pentadbiran negara. Ini juga saya fikir dalam kita kecelaruan politik, kita kata post kecelaruan politik selepas PRU 15 di dalam menstabilkan keadaan dan sebagainya, tema Madani ini ianya sedikit sebanyak memberi satu arah tuju baru kepada orang awam untuk melihat, okay, this is the country, where is the country heading to. So ini adalah satu kaedah yang baik ataupun approach yang baik. Aspirasi itu bagus, tapi kefahaman kepada rakyat itu kita kena beritahu bahawa this is where we are heading to. Ini adalah benda yang kita nak buat semaksimum yang boleh. Pada masa yang sama, rakyat juga perlu maklumlah bahawa kebarangkalian untuk tak capai 1% tu ada. So bila dia orang faham, saya rasa tidak menjadi masalah lah setiap kerajaan punya tindakan selepas ini. No one left behind tu satu benda yang perlu, kerana setiap rakyat yang membuang undi, setiap rakyat yang berada yang memegang IC biru adalah rakyat dia, rakyat pentadbiran kerajaan hari ini. So inilah yang cabaran kepada reformasi pentadbiran PMX sekarang untuk melakukannya dan dalam merealisasikan perkara ini. Mengakui menggalas tugas yang berat, Ahli Parlimen Tambun itu tetap berjanji akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah sebagai Perdana Menteri ke-10 dengan penuh bertanggungjawab, berpandukan kehendak dan nurani rakyat bersama pasukan. Kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar juga pastinya akan terus berganding bahu mengemudi negara ke arah kestabilan yang lebih baik, membolehkan Malaysia terus berkembang maju dan kembali gah di peta dunia. Macam keadaan sekarang lah, kita dalam keadaan kejasuhan politik yang tidak menentu dan sebagainya. Sesiapa menjadi Perdana Menteri pada waktu ini adalah mengalami keadaan yang sangat sukar. So siapa yang sanggup itu sebenarnya yang memang beranilah untuk mengambil tanggungjawab yang berat ini. Pada masa yang sama, cabaran-cabaran ini perlulah diselesaikan satu demi satu. Dia adalah seorang pemimpin yang popular, kita tahu. Dia sangat popular sejak daripada dia jadi timbalan Perdana Menteri yang pertama sehinggalah dia jadi Perdana Menteri pada hari ini. Dia memang popular di mata dunia. Ini adalah agak penting bagi kerajaan Malaysia ataupun bagi negara ini untuk dinilai dan dilihat semula di atas peta dunia yang sepatutnya. Saya fikir Datuk Seri Anwar sangat mahir di dalam dan faham di dalam mengendalikan persepsi dunia terhadap dia di luar negara. Dan kita sedar dan kita maklum bahawa tim Datuk Seri Anwar bukanlah baru setahun jagung di dalam politik. Mereka semua orang-orang yang mahir dan faham. Baik pagi, baik letak, rumah polis, rumah tentera, gaji pejabat awam. Kita cuba nelayan, kita cuba maksimum dalam masa ni 8 bulan. Bayangkan kalau kita boleh perintah 5 tahun, insya-Allah Malaysia akan jadi hebat bagi satu negara. Ini mungkin boleh dijadikan sedikit saranan saya kepada kerajaan pada hari ini. Dunia tertanya, siapa selepas Anwar? Mungkin akan ada satu masa yang sesuai untuk Anwar
perlu justify ataupun perlu memberi isyarat kepada siapa, who's next. Kenapa? Ini adalah sangat penting kepada aspirasi dunia kepada Malaysia. Keyakinan antarabangsa terhadap pelaburan, terhadap polisi, terhadap dianya dinilai bukan setakat Perdana Menteri hin ataupun bayangan. Saya rasa ia akan menambah lagi kekuatan ataupun menambah lagi jenama ataupun mengukuhkan lagi jenama Malaysia di mata dunia tu. Usul pertama selain angkat sumpah ialah usul dari kerajaan undi percaya di